subjek penghayatan etika dan peradaban untuk dikaji. Subjek ini telah diambil oleh kami semasa berada di tahun 1 semester 2. Pada asasnya, kursus ini diterbitkan untuk para pelajar didedahkan dengan konsep moral dari perspektif tamadun yang berbeza dan membincangkan usaha kerajaan Malaysia, NGO dan individu untuk mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang etnik di Malaysia. Selain itu, membincangkan isu-isu kontemporari dalam politik, ekonomi, masyarakat, budaya dan alam sekitar dari perspektif etika dan peradaban juga dapat melahirkan pelajar yang beretika dan profesional. Matlamat kursus ini adalah untuk mempersiapkan kita untuk hidup dengan moral dan peradaban yang ada di masyarakat multi-etnis Malaysia untuk memperkuat pemikiran kritis dan analitis mereka untuk kehidupan yang lebih menantang. Penyelesaian kursus ini berfokus pada menghargai etika dan peradaban yang mengacu pada Malaysia. Kita juga dihadapkan pada dinamika etika dan konsep peradaban yang menjadi motor penggerak pembentukan negara Malaysia berdasarkan lintasan sejarahnya dari pra-kolonial hingga pasca-kolonial. Pemahaman tentang moralitas dan pembentukan peradaban dalam masyarakat majmuk dibahas untuk meningkatkan kesedaran moralitas dan peradaban guna memperkuat kohesi nasional bangsa Malaysia. Oleh kerana itu, penghayatan etika dan peradaban mengarah pada perilaku yang bertanggungjawab secara sosial dan dipromosikan di tingkat individu, keluarga, komuniti dan nasional. Justru, perubahan masyarakat dan perkembangan ekonomi yang segera telah membawa tantangan baru bagi pemeliharaan moralitas dan peradaban di Malaysia. Pada bahagian A, soalan-soalan yang dikemukakan ialah tentang latar belakang responden seperti umur, jantina, status dan bangsa. Pada bahagian B ini, kami meminta pendapat responden tentang nilai ilmu yang diperolehi daripada subjek penghayatan etika dan peradaban ini. Antara soalan yang dikemukakan ialah kepentingan etika dan nilai-nilai sejagat dalam konteks kesedaran dan tanggungjawab peringkat global bagi menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara. Soalan seterusnya ialah gabungan subjek ini dengan nilai agama dapat melahirkan masyarakat yang lebih baik. Soalan ketiga yang dikemukakan ialah pendapat responden tentang nilai-nilai yang terdapat dalam subjek ini dapat memberikan kesan yang lebih baik kepada masyarakat. Soalan keempat, kami bertanya kepada responden sama ada masyarakat zaman kini boleh mengaplikasikan subjek ini dalam kehidupan seharian mereka ataupun tidak. Soalan terakhir ialah tentang moral adalah tingkah laku manusia yang sejajar dengan ajaran, peraturan, adat dan agama yang ditetapkan oleh masyarakat dan tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak akan terjamin. Pada bahagian C ini, kami meminta pandangan dan cadangan daripada responden berkenaan dengan subjek penghayatan etika dan peradaban ini. Soalan yang dikemukakan ialah pendapat responden tentang faktor subjek ini yang mempengaruhi keharmonian negara dan cadangan responden untuk membentuk insan yang lebih bijak, pandai mengurus dan memajukan ekonomi dari aspek penghayatan etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang kaedah yang digunakan. Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana tahap kesedaran masyarakat tentang subjek penghayatan etika dan peradaban. Oleh itu, pengumpulan data dilakukan melalui kaedah kuantitatif. Semua data yang dikumpul semasa kajian ini dijalankan adalah melalui soal selidik. Penyelidikan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat di negara kita. Semua data yang dikumpulkan menggunakan analisis deskriptif seperti carta pie. Kaedah kajian ialah kajian ini dilakukan secara dalam talian dengan menyediakan borang soal selidik di laman web Google Forms bermula dari
16 Mei 2022 sehingga 20 Mei 2022. Borang soal sidik tersebut telah diedarkan kepada beberapa kumpulan menerusi aplikasi WhatsApp. Borang soal sidik atas talian ini terbahagi kepada 3 bahagian seperti yang dicantumkan sebentar tadi. Bahagian A mengenai demografi responden, di bahagian B dikarang untuk menjawab objektif yang pertama, iaitu untuk mengkaji tahap kesedaran tentang etika yang seharusnya dikuasai dalam kalangan umum. Pada bahagian C menekankan tentang objektif yang terakhir, iaitu untuk menganalisis etika-etika yang sepatutnya diamalkan oleh masyarakat dalam kehidupan seharian. Prosedur kajian ialah responden diminta untuk memberikan jawapan mengikut kategori soalan. Terdapat soalan yang menggunakan skala Likert dari pilihan sangat setuju kepada tidak setuju. Selain itu, terdapat juga soalan yang menggunakan beberapa pilihan jawapan seperti ya dan tidak. Akhir sekali, terdapat soalan yang meminta pendapat responden untuk memberi huraian jawapan yang bersesuaian berdasarkan soalan tersebut. Seterusnya, pelbagai kepentingan daripada subjek penghayatan etika dan peradaban dapat diterapkan dalam pelbagai jenis lapisan masyarakat seperti individu, keluarga, masyarakat dan komuniti. Konsep etika dan peradaban dari perspektif individu adalah berbeza-beza dan ia juga bergantung kepada prinsip-prinsip asas dan nilai yang dipraktikkan oleh seseorang individu tersebut. Antara kepentingannya kepada individu adalah prinsip-prinsip asas dan nilai yang menjadi pegangan hidup tersebut mampu membantu seseorang individu menjadi panduan yang berguna dalam cara berfikir, bertutur dan bertingkah laku dengan baik. Selain itu, dengan adanya etika, individu dapat mengawal suatu tindakan apabila berurusan dengan individu lain, masyarakat dan sebagainya. Di samping itu, etika juga amat penting kepada individu kerana individu tersebut dapat membantu menguruskan dirinya dengan sendiri. Contohnya, seseorang itu mampu berfikir, wajarkah dia untuk mengambil dadah untuk mengurangkan kemurungan di tempat kerja. Seterusnya, etika dalam keluarga adalah etika yang telah diatur dan diamalkan dalam kalangan ahli keluarga. Nilai etika bukan sahaja memainkan peranan penting dalam aspek sosial tapi juga penting dalam aspek psikologi dan sosio-budaya kerana ia bertujuan untuk membaiki dan membentuk tingkah laku seseorang individu dalam sesebuah keluarga. Antara kepentingan etika yang wujud dalam sesebuah keluarga adalah seperti cara menghormati orang yang lebih tua, cara berinteraksi dengan sopan serta bagaimana bersikap dan layanan yang betul kepada orang tua, tetamu maupun ahli keluarga. Biasanya, etika sering dirancang secara turun-temurun dalam sesebuah keluarga agar dapat mengukuhkan generasi yang beretika dan mewujudkan kepribadian yang tinggi dengan pelbagai nilai murni. Tanpa wujudnya etika dalam keluarga, kehidupan berkeluarga pasti dilimpahi pelbagai masalah dan seterusnya berlaku perpecahan dalam kalangan ahli keluarga. Seterusnya, kepentingan penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat. Etika dalam masyarakat pula diartikan sebagai suatu panduan dan prinsip-prinsip moral yang dapat diterima dan dipersetujui oleh masyarakat setempat. Kepentingan etika dalam masyarakat adalah penting untuk dipatuhi oleh individu dalam sebuah masyarakat agar dapat hidup dalam aman dan harmoni. Walau bagaimanapun, nilai etika ini adalah berbeza-beza mengikut budaya, amalan dan kepercayaan agama yang berlainan yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu, dengan adanya etika, masyarakat dapat saling menghormati antara satu sama lain supaya dapat mengeratkan hubungan dan semangat perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Selain itu, etika dalam masyarakat juga penting dalam membentuk kepribadian individu dalam sesebuah masyarakat dengan nilai-nilai murni seperti keadilan, bertanggungjawab dan prihatin terhadap kebajikan masyarakat setempat. Seterusnya, komuniti. Etika dan peradaban juga penting dalam sesebuah komuniti untuk mewujudkan suasana yang harmoni. Dengan adanya etika dalam komuniti, ia mampu meningkatkan budaya kerja yang positif serta produktiviti yang berkualiti dengan penubuhan sesuatu kod etika dalam sesebuah komuniti agar menjadi panduan kepada ahli-ahli dalam komuniti untuk menjalankan aktiviti dengan sempurna dan teratur. Kod etika merupakan satu alternatif yang penting dalam mempraktikkan etika dalam sesebuah organisasi atau komuniti. Selain itu, kod etika terdiri daripada nasihat dan garis panduan mengenal tingkah laku pekerja atau ahli dalam komuniti. Malah, kod etika juga penting bagi sesebuah komuniti untuk melakukan suatu keputusan dengan bernas. Oleh itu, etika dan peradaban memainkan peranan yang sangat penting dalam mewujudkan sesebuah organisasi atau komuniti yang bertanggungjawab dalam menjalankan pelbagai peranan dan membentuk sikap yang berdisiplin.
Saya akan menerangkan bahagian kritikan. Baiklah, berdasarkan pendapat orang ramai, kita dapat lihat bahawa masyarakat pada zaman kini tidak menerapkan nilai-nilai murni dan etika dalam kehidupan seharian. Tidak lupa juga, ibu bapa yang alpa tidak mendidik anak-anak dengan nilai-nilai murni dan etika dari kecil, sehingga mereka menganggapkan perkara ini sebagai hal yang remeh. Selain itu, moral juga tiada dalam kehidupan masyarakat kini. Tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat pada zaman kini tidak sejajar dengan apa yang diajar oleh agama dan adat. Secara tidak langsung akan mengakibatkan perbalahan dan pecah belah antara manusia kerana tiadanya moral dan nilai etika dalam kehidupan seharian. Seterusnya, tiada keharmonian dalam sesebuah negara dan mengakibatkan masyarakat sentiasa bergaduh dan huru-hara. Nilai etika sangat penting untuk mengekalkan keharmonian dalam sesebuah negara. Jika tidak dijaga, hal ini akan memberi impak yang tidak baik dan negatif kepada sesebuah negara. Assalamualaikum, saya akan memberikan kritikan berdasarkan analisis soalan yang telah diberikan. Antara salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonian negara adalah disebabkan faktor persekitaran seperti ibu bapa. Ini disebabkan sikap ibu bapa yang tidak mengamalkan penghayatan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian mereka telah memberi kesan yang negatif kepada anak-anak mereka sendiri. Sebagai contoh, ibu bapa yang tidak mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain akan menyebabkan anak-anak mereka akan terpengaruh dan mengikuti perbuatan tersebut. Hal ini kerana ia telah menjadi satu kebiasaan dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya, pada pendapat saya, tidak semua golongan masyarakat mengaplikasikan penghayatan etika dan peradaban dalam kehidupan mereka. Ini kerana wujudnya satu sifat angkuh yang tidak menghormati kaum dan juga agama lain. Sebagai contoh, jika individu A mempunyai konflik besar dengan individu B dari kaum dan agama yang berbeza, menyebabkan individu A ini merasakan keseluruhan kaum tersebut mempunyai sifat yang sama, seperti sifat yang negatif. Seterusnya, pada zaman kini akan wujudnya segelintir masyarakat atau golongan remaja yang mempunyai satu sifat yang sombong dan tidak menghormati orang yang lebih berusia, juga merupakan salah satu impak yang negatif kepada masyarakat. Sebagai contoh, pada masa kini, kes yang melibatkan kekerasan terhadap golongan orang yang berusia telah meningkat di dalam negara, seperti memukul orang yang lebih berusia dan juga kes anak yang sanggup mencederakan ibu bapa mereka kerana mereka gagal memenuhi kehendak anaknya. Di samping akhir sekali, tidak keseluruhannya dalam satu agama tersebut mempunyai penganut yang mengamalkan nilai etika dan peradaban yang baik. Ini disebabkan setiap individu mempunyai sifat dan pemikiran yang berbeza. Sifat seseorang dipengaruhi oleh persekitaran dan juga pergaulan. Jika seseorang bergaul dengan kelompok yang membawa nilai negatif, maka ianya cenderung untuk menjadi salah seorang daripada kelompok tersebut. Terima kasih daripada saya.